Kalamu. Artinya berkata ataupun berkata-kata. Kenapa di sini diletakkan oleh Syekh Abu Daud Al-Fatani dengan berkata? Sebab Allah tu berkata-kata. Jika bukan ilham kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nescaya kita tak mampu untuk berkata-kata. Kita tengok perbezaan di antara kata-kata Allah dan kata-kata makhluk seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Elok sebab apa kita mulakan dengan bismillah, kalamullah. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu sifat kalam, artinya berkata, iaitu satu sifat yang sedia adanya di zat Allah Ta'ala yang bukan huruf, bukan suara dan sebagainya. Okey, baik. Wajib pada syarak, wajib sebagai seorang hamba Allah yang mengaku beragama Islam, yang beriman dengan Allah, wajib kita yang mukallaf, yakni yang memiliki akal yang sempurna ini, mengaku putus, mengaku dengan sebenar-benarnya. Putus tu dengan sebenar-benarnya, tidak ada syak, la ghaib, tidak ada ragu-ragu dalam diri. Memang Allah Ta'ala itu berkata-kata. Satu sifat yang wajib pada Allah, Tuhan yang kita sembah, yang mentadbir seluruh alam, yang memperjalankan matahari dan bulan, yang memperjalankan siang dan malam. Maka wajib pada hak Tuhan yang kita sembah itu ada satu sifat, iaitu berkata-kata. Cuma kata-kata Allah tidaklah seperti makhluk yang berkata-kata, yakni kita. Bukan seperti satu-satunya makhluk yang Allah Ta'ala beri kelebihan untuk berkata-kata ialah makhluk yang bernama manusia. Boleh berkata-kata, dan Allah Ta'ala akan izinkan di akhirat nanti bukan sekadar kata-kata itu keluar daripada bibir, mulut, lidah dan juga kerongkong, tetapi Allah Ta'ala akan izinkan pada setiap anggota yang ada pada anggota manusia. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, bahkan lubang faraj juga akan berkata-kata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi disebutkan di sini yang dikatakan sifat Allah berkata-kata itu pada zatnya. Kita tahu yang dinamakan zat itu boleh dirasa, tak boleh dilihat, tak boleh diambil, tak boleh disentuh, tetapi boleh dirasa. Yang Allah Ta'ala itu memang berkata-kata, cuma kita tak boleh tengok, tak boleh mendengar, tetapi ditinggalkan bekas kepada kita kalamul lafzi, iaitu Al-Quran. Kita selalu sebut firman Allah Ta'ala. Tidak. Lagi satu ditinggalkan juga kepada kita hadis. Hadis apa? Hadis Qudsi yang kita baca setiap 2 minggu sekali itu. Itu di antara kalam lafzi. Kalam itu milik Allah, diterjemahkan oleh penulis-penulis wahyu Rasulullah kepada kita. Adakah Allah berbicara yang berhuruf macam tu? Tidak. Tidak. Dan seterusnya dikatakan, iaitu satu sifat yang adanya zat Allah Ta'ala yang bukan huruf, bukan suara dan sebagainya. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Al-Quran ada huruf dah? Ada. Kita baca ada suara dah? Ada. Bahkan di dalam rukun qauli sembahyang, kalau kita baca Fatihah dengan tidak bersuara, sah dah? Tak sah. Itu nak beza kita baca kalam Allah dengan Allah menyebut kalamnya. Makhluk membaca dengan bersuara, sedangkan Allah berfirman tanpa suara. Kenapa Allah Ta'ala berfirman tanpa suara? Sebab kita dah belajarlah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala itu berlainan bagi segala yang baru. Tak
tak sama langsung dengan makhluk. Kalaulah Allah Ta'ala itu bersuara, maka dia serupa dengan makhluk? Adalah. Allah Ta'ala tu belai semua, tapi suara ada. Jadi dia jadi macam makhluk balik lah. Sedangkan dia kata laisa kamitslihi syai', kita dah belajar lah, tak serupa sikit pun. Bermakna suara pun tidak, tak sama sikit pun. Dia tidak ada suara. Begitu juga berhuruf. Kita bila tulis, kita bercakap, orang salin, orang itu bermaksud dia berhuruf. Kemudian kita membaca Al-Quran, di antara yang diajar kepada kita iaitu membetulkan makhraj. Sebelum kita pergi kepada tajwid yang lebih tinggi, kita diajar membetulkan makhraj. Kita tengok awal-awal kita ajak budak-budak mengaji, kita tak boleh dia main 5-6 tahun tu terus kita nak tekan tajwid, ada tak boleh. Tetapi kita hanya memperbetulkan tempat keluar hurufnya. Jadi berhuruf tak? Berhuruf. Sedangkan kalam Allah yang dalam Al-Quran itu berhuruf, namun ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW tidak bersuara, tidak berhuruf. Dah tu macam mana? Wallahu a'lam. Jangan tanya orang macam mana. Apabila tanya macam mana dia boleh panggil Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, lalu diberikan satu taklif, satu tanggungjawab, yakni kamu hendaklah bersolat 5 waktu. Macam mana cara Allah Ta'ala bertakallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya macam tu dekat kita, jawab wallahu a'lam, tak tahu. Tak tahu. Sebab Rasulullah pun tak boleh nak cerita kepada para sahabat bagaimana, adakah Allah itu bersuara. Tentu orang nak tanya, suara dia sedap tak? Suara dia macam mana? Kita boleh juga suara dia nyaring, suara dia halus, suara dia suara dia lemak merdu, suara dia serak-serak basah, kan? Kita ada perbandingan. Sedangkan kita dah kata Allah tu tak ada perbandingan. Jadi ada suara tak? Allah ada suara tak? Tak ada. Bila tak ada suara, boleh berkata-kata? Boleh. Boleh, sebab tak semestinya orang yang ada mulut tu, ada suara, boleh berkata-kata. Ada yang orang ada mulut, ada lidah, ada suara tapi tak boleh berkata-kata dah. Duduk tak boleh gelak. Itulah dikatakan bezanya kata-kata Allah dengan kata-kata makhluk. Ni baru permulaan, kita nak pergi yang ke dalam lagi dah. Dia sebenarnya dia bagi hanya basic, tapi kita ni oleh kerana basic kita terlampau nipis, kita jadi susah nak faham. Tak apa, insya-Allah pelan-pelan pelan-pelan dengan bimbingan daripada Allah. Dan dengan ada sifat kalam itulah Allah Ta'ala tidak bisu. Allah Ta'ala tidak bisu. Sebab yakinkan kita Allah Ta'ala itu memang berkata-kata dengan buktinya Al-Quran ada yang hari-hari kita baca. Setiap hari wajib baca. Wajib ke sunat? Wajib. Kenapa kata wajib? Sebab dalam solat, kalau tak baca Fatihah, sah tak? Tak sah. Jadi wajib tak? Wajib lah. Sebab Fatihah itu adalah ayat Al-Quran. Jadi wajib lah kita baca. Tak dapat tidak, sehari kena baca 17 kali untuk solat fardu sahaja. Dan dia kata, ada perkata itulah Allah Ta'ala berkata-kata seperti firman-Nya. Ini dalil lah, tulis kat situ. Dalil naqli tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan kata-kata. Surah An-Nisa ayat 164. Ayat 164 petikan daripada surah An-Nisa, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengatakan dia pernah berkata-kata dengan Musa dengan beberapa perkataan. Yang ini terus bercakap terus dengan Nabi Musa. Okey, kita tengok dalam surah Taha. Allah Ta'ala
Ada cerita dalam surah Taha ketika Nabi Musa alaihi salam balik daripada Madian dengan anak dan isteri dia, betul tak? Tiba-tiba dalam musim sejuk yang teramat sangat, baginda sesat jalan. Main malam, tak tahu nak cari arah nak pulang ke Mesir. Kemudian dia tengok di atas bukit Gunung Tursina ada satu cahaya yang menyala-nyala berwarna hijau. Lantas dia tinggalkan isteri dia dan anak dia di situ. Dia nak naik ke bukit tu untuk nak ambil cahaya tu. Dia nak bagi anak dan isteri dia berdiam, bagi panas badan sebab tu musim sejuk. Ingat kan? Ingat balik sejarah surah Taha. Jadi bila dia pergi sampai di situ, rupa-rupanya yang menyala itu adalah sepohon pokok yang disebut sebagai Syajaratul Madian. Di atas gunung Tursina itu. Dan lalu Allah Ta'ala kata, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kamu yang maha mulia, yang maha tinggi. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dengan firman-Nya, "Izhab ila Fir'aun innahu tagha." Pilah hang dekat Firaun, balik pergi dekat Firaun. Firaun dah sampai melampau-lampau. Jadi itu di antara taklimah, kata-kata yang Allah berkata dengan Nabi Allah Musa. Kenapa di antara seramai-ramai Nabi, seramai-ramai Rasul, hanya Musa yang dipilih untuk berkata-kata terus tanpa menggunakan perantaraan Jibril. Tetapi diambilnya Musa untuk diberi perintah. Kerana salah satu sebabnya Musa alaihi salam berlawan dengan satu makhluk yang paling celaka. Yakni Fir'aun. Paling celaka. Satu makhluk yang mengaku dirinya kata Tuhan. Lantas Allah Ta'ala nak habaq kepada Musa, ada lagi satu lagi Tuhan yang laisa kamitslihi syai', tak serupa langsung. Maksud dia berkata-kata tanpa suara, tanpa berhuruf. Macam mana? Wallahu a'lam. Bila dia turun mai kepada anak dan isterinya, siapa ingat tempat tu nama apa? Wadi Tua. Kan? Bil wadi muqaddasi Tua, Allah Ta'ala sebut. Di Wadi Tua tu dia abang, dia kata kita tak boleh duduk lama dekat sini. Dia abanglah dicerita, dia jumpa apa, dia cakap apa, dia pun meneruskan perjalanan. Itu bukti dalam surah Taha. Allah Ta'ala panggil Nabi Allah Musa untuk berkata-kata. Kita terima tak? Ya, kita terima. La raiba fi, tanpa rasa ragu-ragu. La raiba fi, tak ada ragu-ragu dalam hati kita. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Sifat itu wajib kita pegang dengan putus. Memang dia berkata-kata, cuma katanya tidak berhuruf dan tidak bersuara. Macam mana pula Al-Quran main berhuruf dan bersuara? Kalaulah Al-Quran itu didatangkan tanpa huruf dan tanpa suara, nescaya kita semua buta perut. Betul tak? Dalam dia berhuruf dan bersuara pun kita tak berapa nak betul baca. Dalam kita dah belajar, ada huruf, ada suara, ada cermin mata, ada kanta, ada penanda-penanda sebagai dengung ke tak dengung ke, panjang ke pendek kan, pun tak betul juga. Tak betul juga. Tambahanlah kalau didatangkan kepada kita tanpa huruf dan tanpa suara, tak payah kata apa-apa. Tak ngaji nak ngaji apa, tak ada suara, tak ada huruf nak ngaji apa kan? Tak ada. Dalam doa ada huruf. Lagi punya mudah tu. Kalau hang berat nak berhenti dah. Hang boleh ambil belakang tu. Dia bubuh tanda merah, dia bubuh tanda biru, dia bubuh tanda hijau. Hang rasa-rasa nafas hang pendek, hang boleh berhenti tang ni. Punya mudah. Tu pun ada yang tak mau baca. Berlambat-lambat Al-Quran keluarlah jenis apa-apa edisi semua keluar pun tak boleh nak baca. Ada. Jadi bersyukurlah sebab kita dijemput oleh Allah untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau kata bukan sekadar membaca, bahkan memahami, itu adalah wajib. Okey. Pada kalimah Al-Quran daripada surah An-Nisa diletakkan wa kallamallahu Musa taklima. Yang ni memang dibawa datang dari nakli ni bila-bila pun. Pasal apa dia tak bawa cerita lain?
Bala dia boleh buat serta lain ketika mana Allah Ta'ala berkata kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pilah dekat Fir'aun, dia tu melampau. Awak dia tak letak dalil tu, tetapi diletakkan dalil ni. Setiap kali dia letakkan dalil ni, kerana dalil ni wa kallamallahu Musa taklima ni, dia ubah. Bila kita ulang-ulang membaca, mungkin boleh menjadi penawar bagi diri kita. Di antara ubat yang diletakkan di dalam wa kallamallahu Musa ni, kalau kita beramal sehari 10 kali, kita akan terlepas daripada penyakit suka pitam, pengsan. Penyakit suka pitam ataupun pengsan, tak boleh silap sikit kan, nak pengsan sakit sikit pengsan. Terlepas. Tapi kalau orang bius tak pengsan, takut juga orang nak belah perut kita ni. Beramal dengan kallamallahu Musa taklima, tak pengsan dah susah. Jadi yang ni, daripada kita jatuh, lemah semangat, gelap mata, dan sebagainya. Itu diletakkan kelebihan pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Lagi sebab apa? Sebab wa kallamallahu Musa taklima ini adalah ayat yang dibacakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam ketika mana Allah meminta Nabi Musa minta kepada Allah, aku nak tengok hang ya Allah. Aku nak tengok hang. Allah Ta'ala kata, tak boleh tengok aku, sebab aku tak serupa dengan semua makhluk. Dia bagi juga sekali. Orang dah boleh sembang terus itu. Jadi dia boleh minta permintaan demi permintaan. Tak apa, dia kata kalau itu hang tunggu aku nak tajalli nur aku di situ. Hang tunggu aku nak tengok. Apabila nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan Allah, bukan zat, nur, baru bayanglah kita kata. Bukan bermaksud saya kata di sini Allah ada bayang, tidak. Baru nak tajalli nurnya, nak menzahir nurnya, nak kena di atas gunung tu, lantas gunung tu hancur menjadi debu. Apa jadi kepada Nabi Allah Musa? Jatuh pengsan, kharru sujjad, jatuh pengsan, tak sedar diri. Lalu Allah Ta'ala pun baca wa kallamallahu Musa taklima, bagi dia sedar daripada pengsan. Dia sedar, dia punya minta ampunlah pada Allah, aku takkan minta dah untuk melihat zatmu, sebab tak boleh tengok. Dia bukan main, sebab dia bukan berbentuk, tak boleh tengok. Allah, macam mana no? Jauh daripada di sudut hati kita teringin tak? Teringinnya Rasulullah pun kita punya teringin no? Tambahlah roh kita, betul tak? Akan dapat, akan dapat. Allah janji nikmat yang tertinggi di syurga nanti, aku akan bagi hamba tengok zat aku. Macam mana roh kita, pendidik kita, pembimbing kita, pengatur kita akan mentajalikan zatnya pada ahli syurga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Walau tak layak, walau tak layak, tapi nak juga. Okey, itulah dibacakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi daripada kalam Musa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, pernah dia tanya kepada Allah, kalau dah dia ni boleh sembang dengan Allah terus, adakah orang yang lebih alim daripada aku? Timbul satu firasat dalam hati dia, mana ada orang boleh sembang dengan Allah? Mana-mana Nabi dan Rasul sebelum dia, mana ada lagi yang boleh sembang dengan Allah? Lepas tu sampai dia tanya Allah, adakah lagi orang yang lebih alim daripada aku? Ada orang yang lebih alim daripada kamu. Walaupun Allah Ta'ala itu wa kallamallahu Musa taklima, aku ni alim, maha mengetahui segala ilmu. Walaupun aku duduk sembang, bila-bila masa boleh sembang, tapi ada lagi makhluk manusia yang lebih alim daripada hang. Tu yang tanya siapa dia yang lebih alim? Nabi Allah Khidir yang disebutkan marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Surah apa tu? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala kata hampir marajal bahrain yaltaqiyan, hampir di satu tempat yang mana kamu akan dapat lihat. Dia kata dua lautan yaltaqiyan akan bertemu. Tempat pertemuan dua laut. Tempat pertemuan dua laut ni
Kita tengoklah dalam YouTube lah, selalu kita tak sampai lagi, tak ada rezeki untuk kita sampai. Pertemuan dua lautan, sebelah laut dia warna kekuning-kuningan, kekeruhan, sebelah lagi warna biru kehitaman. Sebab laut dalam, begitu juga dia tak bercampur langsung. Ayat walau dicedok laut hitam pergi ke laut yang biasa ni, dia akan kembali balik. Begitu laut ni kalau dicedok, dia akan kembali, dia takkan dia langsung tidak akan bercampur. Kata Allah, bainahuma barzakhun, dua-dua tu barzakh, terpisah, la yabghiyan, tak boleh bercampur. Bahkan batu karang dia pun warna yang berbeza. Ikan dalam tu pun, ikan hak yang belah sini takkan berenang di belah sini, hak sebelah sini takkan berenang di belah sini. Siapa pengawal tu? Allah. Maha hebatnya Allah. Allah Al-Harith. Allah itu maha pengawal, yang mengawal 7 lapisan lautan. Bahkan lebih daripada itu kekuasaan. Dapat dilihat melalui Marajal Bahrain yaltaqiyan. Bila Nabi Allah Musa sampai di situ, tu yang dia kata menggeletaklah bekalan yang dia bawa itu masuk ke air laut balik. Tapi dia terlena, dia tak nampak di situ adanya Bahrain yaltaqiyan, dua laut yang bercantum. Dia terlena di situ. Dia bangkit, dia sambung jalan. Bila sampai satu tempat, dia letih. Dia kata kepada yang berteman dia, siapa ingat nama siapa peneman dia tu? Siapa ingat? Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Lupa lah tu. Okey. Bila dia kata buka mai bekal kita nak makan, betul-betul tak ada apa dah. Aku lupa nak abang. Masa tu hang terlena. Dia kata yang kita bawa tu semua masuk ke laut, hidup. Dia kata di situlah tempatnya Marajal Bahrain yaltaqiyan, tempat bertemunya dua lautan. Jom patah balik pergi situ. Sebab nak jumpa di situ adanya seorang laki-laki, seorang pemuda yang Allah Ta'ala kata dia alim daripada aku. Sampai di situ jumpa ada Nabi Allah Khidir. Okey, cerita seterusnya di dalam surah Al-Kahfi, boleh baca sendiri. Kan dia jumpa dengan Nabi Allah Khidir. Dan lepas tu dia tahulah sebenarnya dia tak pandai mana. Ada orang lebih pandai. Tidak? Dia tak tahu pasal apa lah lelaki ni pergi bunuh budak tu, pergi tebuk sampan anak yatim. Pasal apa lah, itu bermakna dia jahil. Sedangkan dia rasa orang dah berkawan dengan Allah ni, tentulah tak ada orang yang lebih takti daripada dia kan. Macam kita lah, orang nak tengok kita duk mengaji, orang tengok insak, aku nak tanya aku, jangan tanya, aku tak kerti. Takkan tak kerti hamba duk pergi mengaji. Orang nak duga, orang nak duga tengok kita. Nama je mengaji tapi tak kerti apa. Memang orang akan duga, nama je aku pergi mengaji kan. Macam saya, nama je ustazah tapi tak kerti apa. Macam tu lah juga bila orang tanya kita tak boleh jawab. Takkanlah hampa punya mengaji yang tu pun tak kerti. Dah aku tak tahu dah pasal dah. Bukan semua ilmu kita tahu dah. Sebab tu jangan malu mengaku tidak tahu pada benda yang betul-betul kita tak tahu. Ini dia mengaku tahu, mula bagi batu hak pemohon. Jangan. Kata aku tak tahu. Aku tak tahu. Kami tak sampai lagi dekat tu. Lama dah kami sampai. Tak sampai. Ilmu Allah tu panjang. Ilmu Allah tu luas. Macam itulah Nabi Allah Musa alaihissalam. Dengan daripada wakalamullah Musa taklima ni, dia rasa, adakah orang lagi yang tak kerti daripada aku? Aku ni punya berkawan dengan Allah sentiasa. Kan masuk Bani Israel minta lembu. Hang tanya asal Tuhan lembu apa? Dia terus tanya lah tu. Dapat tato dia abang. Lembu betina. Hang tanya asal warna apa? Terus dia tanya. Lembu warna kuning. Hang tanya asal kuning macam mana? Tanya abang. Kuning emas. Kalau kita tu angkat kayu pukul bang, hampa pilih hampa banyak soal. Okey. Itu daripada wakallamallahu Musa taklima. Okey, satu lagi wakallamallahu Musa taklima ini kata Imam Ibn Sina.
dia ubat untuk orang yang sakit koma. Nah, paling baik digunakan air zam-zam. Gunakan air zam-zam, nah, bagi basah. Kalau dia memang tak boleh telan, orang dalam koma ni dia kena telan. Bagi basah bibir mulut dia tu, mungkin boleh masuk setitik dua, letak di bibir mulut sambil kita baca wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Untuk kalau kata nak sedap pun, dengan izin Allah dia sedap. Kalau tak sedap pun, dengan izin Allah dia kembali pada Allah. Untuk orang dalam keadaan koma, pada kalimah wa kallamallahu Musa taklima. Sebab tu bila setiap kali belajar tauhid, mai sampai dalil naqli ilmu kalam, dia bermainlah dalil ni. Sebab dalil ni banyak cerita, banyak ubat dia, banyak penawarnya. Maka boleh kita beramal 10 kali sehari, waktu pagi, dan 10 pada waktu petang atau malam. Masa kita banyak. Baik. Dengan ayat itu nyatalah bagi kita bahawa ada bagi Allah Ta'ala sifat kalam, yakni perkata dengan dalilnya. Tuhan berkata-kata dengan Musa. Jadi yakin tak kita Allah Ta'ala itu ada sifat kalam? Yakin? Yakin dengan sebenar-benar keyakinan. Ataupun kata musannif kita, yakin dengan putus, tak boleh nak sambung apa dah, hanya kata apa dah, muktamad Allah Ta'ala itu boleh berkata-kata. Baik, muhimmah ni penting. Ambil perhatian, benda ni benda paling penting. Ini satu perkara yang penting diketahui, iaitu perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu 4 maknanya. Makna kalam dalam bahasa Arab itu ada 4 makna. Kita tengok. Yang pertama, kalam dengan makna perkata, iaitu kena kepada sifat kalam yang bukan huruf dan bukan suara, yang ada di zat Allah Ta'ala pada sedia kala. Dan dengan ada kalam ini dikatakan Tuhan tidak bisu walaupun dia tidak berkata-kata. Dan kalam yang pertama ini dinamakan dalam bahasa Arab kalam ismi. Maka kalam inilah yang dibicarakan pada sifat yang ke-13 yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia. Okey, kalam yang kita bicarakan wa kallamallahu Musa taklima ini dinamakan kalam ismi. Kena ingat? Dinamakan kalam ismi, yakni kata-kata Allah tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalau orang tanya kita macam mana Allah Ta'ala itu berkata-kata, Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan kalam ismi, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Habis itu macam mana? Jawab dekat dia, wallahualam, pemutus hujah. Kalau dia nak tanya juga, hang ni setan ke apa? Setan lah, dia nak cukir bagi kita sesat. Dah aku tak boleh dah, takat tu je. Kalam Allah, kalam ismi. Kalam ismi ni apa makna? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Habis kalau tak berhuruf, tak bersuara, macam mana? Kata dia berkata-kata, jawab dia wallahu alam. Kalau muka dia tak perhati lagi, dah habaq dah. Hang ni setan ke apa dah? Istighfar balik. Sebab syaitan lah yang mengajak kita untuk membicarakan lebih daripada ilmu pengetahuan. Kita tak tahu. Pengetahuan kita tak kat tu je. Kalau kita tanya Rasulullah pun baginda akan jawab wallahu a'lam. Dia kalau habis tak boleh jawab, dia hantarlah dekat Abu Bakar ke, dia hantarlah dekat Saidina Ali, dia hantar dekat Saidina Umar. Apa tanya depa? Ada yang kena pancung terus. Tanya banyak, ni setan tak boleh layan banyak-banyak. Habislah. Itu kalam yang pertama. Kalam yang kita baru bicarakan tadi dinamakan kalam apa? Kalam ismi. Maksud kalam ismi tidak berhuruf dan tidak alhamdulillah. Pandai. Okey, yang keduanya. Dia pelan-pelan nak ke pening dah. Tak bagi. Kita yakin dengan doa ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, yang kita baca tadi dah. Nanti kita buat amalan setiap hari, kita akan mulakan dengan baca doa tu. Lama-lama boleh hafal lah.
Saya tahu perempuan ni terang hati. 2 kali 3 kali baca dapat terus. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, maksud kalam yang kedua. Saya ulang balik. Yang pertama tadi kalam itu nama apa? Ismi. Kalam ismi. Apa maksud kalam ismi? Tidak berhuruf. Pandai. Alhamdulillah. Okey, yang kedua kalam nafsani. Garis kat bawah tu. Garis kat bawah tu. Kalam nafsani. Apakah yang dimaksudkan dengan kalam nafsani? Iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya, hanya amru i'tibari, yakni rantai jua. Tetapi hak Allah Ta'ala sedia juga. Okey. Kalam nafsani ini boleh didengari. Kalau tadi kalam ismi tidak berhuruf, tidak bersuara. Mai kalam nafsani ini, kalam ni boleh didengari. Boleh didengari. Pasal apa kita kata boleh didengar? Okey, kita ambil alih kepada dalil naqli tadi, wa kallamallahu Musa taklima. Dah tak berhuruf, tak bersuara, Musa boleh dengar ah? Boleh. Sebab dia kalam nafsani. Zat Allah Ta'ala itu berkata-kata. Heran, tak ada suara, tak ada huruf, tapi boleh dengar. Masya Allah. Nabi Musa dah tentulah makhluk seperti kita, bashar, makhluk manusia seperti kita, mendengar dengan teli pada kalam ismi Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, tetapi boleh mendengar. Itu dinamakan kalam apa? Bagi mudah faham. Kalau baca panjang-panjang dia jadi pening baliklah. Mana sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam itu tidak ada bendanya, hanya amru i'tibari. Amru i'tibari ini urusan ataupun perintah yang wajib ditunaikan. Amru i'tibari, perintah yang wajib ditunaikan. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, hang sesak macam mana, hang sejuk macam mana, hang kena api Mesir lain juga. Dia dengar dah? Dia dengar. Pada kalam ismi Allah. Itu dipanggil kalam apa? Nafsani. Mudah faham? Kalam nafsani itu kalam yang boleh didengar. Masya Allah. Hebat Allah. Okey. Itu yang kedua. Yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Yang ketiganya kalam masdari, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini baru. Lagi pula tidak ada bendanya, hanya rantai dua, kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Faham tak? Tak faham lah. Tak faham lah. Kita berguru saya juga berguru. Daripada sedikit ilmu, kita sama-sama bermuzakarah hari ini dengan izin Allah. Mudah-mudahan benar. Kalau tak benar, minta ampun pada Allah apa yang akan saya sampaikan. Okey, yang ketiga, kalam masdari. Dia kata kalam masdari ini kalam bercakap dan berkata-kata. Tadi kata tak ada suara, tak ada huruf. Jadi bercakap, berkata-kata. Memanglah kita tahu, berkata-kata, bercakap, tak bersuara, tak berhuruf, boleh didengari. Yang ni berhuruf pula, mengeluarkan huruf dan suara. Hai mai kau mana pula? Hak yang nombor 1, nombor 2 tak ada suara, tak ada huruf, hanya boleh dengar. Mai hak nombor 3 ada suara, ada huruf. Maka diri yang mengeluarkan huruf dan suara itu mesti baru. Maksud dia makhluk yang bergelak suara tu. Betul tak? Makhluk yang bergerak huruf tu macam hadis kursi. Hadis kursi tu makhluk yang menterjemahkan di dalam tulisan. Kan kita baca setiap 2 minggu sekali. Yaqulullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ibn Adam. Ada huruf, ada suara, tapi yang berhuruf dan bersuara itu adalah yang baru. Siapa yang baru? Kita lah. Ditulis, boleh ditulis rupa-rupanya. Yang Allah Ta'ala tak masyhurkan melalui Al-Quran lagi, tetapi Allah Ta'ala ilhamkan kepada dada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW ni baharu ke qadim?
baharu dia makhluk kan. Ana basyarun mislukum. Aku serupa je macam hampa. Bedanya yuha ilayya. Aku dapat wahyu. Hampa dapat? Hampa tak dapat. Hampa tunggulah apa yang aku nak baca. Maka yang itulah apabila dibicarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dinamakan kalam masdari, yang Allah Ta'ala tak rakamkan, diletak dalam Al-Quran. Surah apa, ayat ke berapa, panggal ke berapa, juzuk ke berapa. Itu dinamakan kalam masdari. Yang ni tulis kat situ, hadis qudsi. Nak bagi mudah faham, kalam masdari ni hadis qudsi. Kita faham ke hadis qudsi, kita baca selalu kan? Saya nanti aja perempuan semua baca. Boleh ke tak boleh, kita baca juga. Tidak? Okey, kalam masdari. Memang Allah Ta'ala kata. Memang Allah Ta'ala berkata, tetapi tidak bersuara, hanya diterjemahkan oleh yang baharu. Kita yang menterjemahkan dia. Itu yang ketiga dan yang keempat. Keempatnya kalam lafzi. Kalam lafzi apa makna? Iaitu kalam dengan makna perkataan daripada huruf suara dan sebagainya yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata dan bercakap. Dan kalam ini baru lagi pula ada bendanya, iaitu huruf dan suara. Tulis kat situ Al-Quranul Karim. Mudahlah faham kalau kita ambil singkatan itu. Dia habaq. Yang keempat dinamakan kalam Allah ni, iaitu kalam lafzi. Itu satu kalam yang makna perkataannya daripada huruf dan suara. Kena ada huruf, kena bersuara. Seperti surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada huruf, ada suara. Tapi huruf dan suara itu daripada yang baru main. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dengan cara demikian? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan dapat terus daripada Allah, tidak. Dia dapat daripada siapa? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuara dan berhuruf. Betul tak? Bersuara dan berhuruf dengan cara sikit. Cara Nabi berta'alim, cara Nabi belajar. Ta'alim atau ta'alluman, belajar dan mengetahui. Jangan ta'alim saja tapi tak ta'allum. Kita ni ta'alim je, ta'allumnya lambat. Kita terima kelembapan otak kita daripada hasil makanan harum biru tu, maka jadilah otak yang semakin lembab. Usia makin bertambah, maka jadilah ia semakin berkarat. Dah lembab, berkarat pula. Kami terima ya Allah. Baca juga doa. Kan ya Fatihal Abwab, wahai Tuhan yang membuka beberapa pintu. Bukalah. Di samping itu jaga makan dan kata-kata. Itu kena jaga, no? Dengan suka-suka je nak kata apa dekat orang, makin buta hati. Atau bahasa yang lebih kasar, buta apa? Kasar nak? Tak baik ada kata orang buta perut. Dah betul. Kita kata kat diri kita tak apa, kita tak kata kat orang, kita kata kat diri kita. Situlah aku ni buta perut sangat. Yang tak boleh tengok aku nak tengok, tak boleh kata aku nak kata, tak boleh makan aku nak makan. Di antara penyebab kita benak hati ni, kita suka makan benda makruh, itu benak hati. Aku sukalah makanlah, nak makan, tak makan sudah. Kan kita nak cakap je lah, tua makanlah, tak nak apa Bila mai belajar, hang senang dapat tu, hang terang hati tu, hang tak boleh lagi. 40 kali boleh, tak boleh lagi. Kalau 40 kali tak boleh, bagi jadi 80. 80 tak boleh, bagi jadi 120. 120 kali tak boleh, berat sikit lagi, jadi 160. Dia nak buta sampai ke mana? InsyaAllah lah, dia nampak lah. Kan hati kita yang mendidik dia. Okey. Kembali kita kepada kalam lafzi. Yang ni kalam
kalam Al-Quran yang hari-hari kita lafaz dia, hari-hari kita baca dia. Bahkan kalau sehari tak baca, rindunya nak baca. Istimewa untuk orang yang bersolat 5 waktu ni hanya dimiliki oleh orang yang sembahyang 5 waktu je. Hari-hari dia baca Quran, no? Hari-hari. Walaupun dia tak baca surah. Aku segar hari ni, hangat sangat lehor ni, nak baca Quran tak mau, tapi nak sembahyang saja. Tapi Fatihah wajib lah. Wajib walaupun tak baca surah. Fatihah tak mau kena baca juga. Bacalah 7 ayat tu. Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang lagi ulang ayat yang sama. Nah, begitu juga dengan surahnya. Malah nak baca surah panjang-panjang, baca qul huwallah, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Saniyal mai zuhur pun qul huwallah. Dia pergi cari hak qul. Janji ayat Al-Qur'an. Sah tak? Sah. Nah, sah. Buatlah. Nah. Kalau tak baca langsung surah tu sah tak saya? Sah. Janji surah Fatihah wajib baca. Itu dipanggil kalam apa? Kalam apa? Kalam lafzi. Okey. Kalam dalam bahasa Arab ada 4 makna. Yang pertama, kalam ismi. Apa maksud? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Yang kedua, kalam nafsani. Apa maksud? Boleh didengari. Yang ketiga, kalam masdari. Contoh hadis kursi. Yang keempat, kalam lafzi. Apa dia? Pandai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali kat diri sendiri lah. Alhamdulillah. Elok kita pun kono sendiri. Tak apa, lupa orang ngaji ni lain lah. Lupa orang ngaji ni lain, dapat pahala. Lupa orang tak mengaji, habis kelam dunia. Kata apa? Nah, lupa orang ngaji dapat pahala. Untung orang belajar ni, nah. Dia buat apa pun dapat pahala. Lena dapat pahala, lupa dapat pahala. Baik. Inilah 4 makna bagi kalam. Angin kuat tu. Yang pertama itu sebagai pokok dan asal. Yang kalam ismi itu pokok dan asal. Bila-bila pun kalau orang tanya kita apa maksud kalam Allah? Kalam Allah itu kalam ismi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu kita kena pegang. Itu kalam yang pokok asal. Dan yang 3 kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama. Itu ranting dia. Itu pecahan dia. Kalau mai duduk nak duga, orang tahu kita ngaji, dia pun ada sikit ilmu tauhid, dia nanti mai duga kita. Timpa kepala. Sandak. Sial. Sakit ke? Sakit tak? Dah sakit. Alhamdulillah. Dia ringan dah. Alhamdulillah. Jauh sikit benda je. Timpa kepala pula. Angin. Tak apa dia masuk angin. Dia tak tempeh. Dia habis sangat sikit-sikit lah. Kasut kan? Kasut siapa? Sari kembang. Dan bagi sifat kalam itu ada 3 ta'aluk. Dia main pula ta'aluk. Ta'aluk ni lah yang perlu nak faham sampai hari ni. Betul tak? Tak apa. Saya kata tak apa, tak faham pun tak apa. Janji belajar. Yang pertama ta'aluk suluhi qadim, iaitu patut padan beriwayat ia pada sedia kala. Patut padan Allah Ta'ala itu berkata-kata dalam keadaan sedia kala. Tak ada siapa ajak. Kita ni ada orang ajak nak bercakap. Mak kita punya ajaklah kita bercakap. Panggil sama. Ada seorang hak ria tu melansi keluar, tapi nak sebut mak tak boleh keluar. Kata dia keluar pak. Dia aku susah payah berada mereka.
Apa juga yang hang panggil? Nah, okey. Itu yang dimaksudkan Suluhil Qadim ni Allah Ta'ala itu berkata-kata memang sedia kala. Sedia kala berkata-kata. Tak ada siapa yang kita ni nak bercakap kena belajar. Ada perkataan yang sampai hari ni tak disebut pada dia. Kena hak yang susah-susah sikit terus sebut terus. Kan? Macam depan viral imam yang dibaca khatib khutbah, baca dalam tulisan Jawi komite, dia baca komite. Kan? Dia main perkataan yang bukan bahasa dia tak boleh. Sebab kita ni kena belajar, barulah boleh sebut kalam tu cantik. Kita orang Melayu, lidah kerah lagu orang Melayu. Main bahasa asing, bahasa Inggeris lah. Kita sebut kakak agak fasih macam tu, tak sama fasih macam yang disebut oleh mereka. Sebab kena belajar. Kita bukan Suluhil Qadim. Allah Ta'ala itu Suluhil Qadim. Bahasa apa pun dia faham lah. Dia faham. Dia yang buat bahasa tu. Dia dah sedia kala berkata-kata. Itu maksud takluk pertama. Suluhil Qadim, sedia kala dah boleh berkata-kata. Yang keduanya, Tanjizi Qadim. Dia keluar balik main. Dia akan ulang lagu tu lah. Suluhil Qadim, Tanjizi Qadim, Suluhil Hadis, Tanjizi Hadis. Dia api. Nah, baca juga. Tanjizi Qadim iaitu berlaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Yang tadi dia memang dah boleh kata, tak ada siapa ajar dia. Yang kedua, Tanjizi Qadim ni dia boleh keluar apa perkataan. Kalau kita tengok daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berlainan bangsa. Bahasa juga berbeza. Bukan dia semua orang Arab, bukan. Cuma Nabi Adam dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang berbahasa Arab. Selain daripada itu, nabi-nabi yang selepas itu semua mengikut keturunan bangsa. Itu yang kata Nabi Isa alaihissalam Nasrani, bahasa Nasrani. Allah tahu, Allah faham. Dia belajar di mana? Dia Suluhil Qadim. Faham kan? Dia dah sedia kala lah. Jadi mai Suluhil Qadim, Tanjizi Qadim ni hang cakaplah bahasa apa pun. Dia tak faham. Macam kita sama-sama kita. Kata dia tak faham bahasa, mari kita cakap bahasa kita. Cakap bahasa kita, dia tu dengar-dengar lah dengar. Kau tak kerti. Tapi Allah tu Tanjizi Qadim, hang tak boleh berbohong. Hang cakaplah bahasa apa. Okey, kita mahir dalam bahasa India, bahasa Hindu. Aku nak berdoa dalam bahasa Hindu. Sah doa tu. Allah faham tak? Allah faham. Dia Tanjizi Qadim. Faham? InsyaAllah. Okay, yang ketiganya Tanjizi Hadis, iaitu dilulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau tegah atau cerita-cerita kepada makhluk. Yani Allah Ta'ala berkata-kata dengan benar sebenar-benarnya. Dia boleh mengadakan cerita-cerita kepada makhluk seperti Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW semua kisah dalam Al-Quran. Allah ceritakan semua kisah dalam Al-Quran. Kisah yang paling terindah sekali dalam Al-Quran kisah apa? Kisah apa? Kisah Yusuf alaihi salam. Kisah yang paling cantik, yang paling indah. Satu kisah yang berbentuk hiburan untuk menyukakan hati Nabi SAW yang sedang dalam kesedihan dan dalam kesusahan. Lantas Allah Subhanahu wa taala menghiburkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cerita yang paling indah. Kalau kita kata filem ni bagusnya, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf, surah Yusuf juzuk yang ke-12. Allah Taala berfirman, aku nak cerita ni paling seronok, paling cantik, paling sedap. Kita pun kalau baca dia sedap, nak baca lagi, nak mendalami maksud dia, nak mendalami makna dia. Sebab itu kisah yang terbaik. Kerana Allah Ta'ala itu menyampaikan penceritaan dengan baik
melalui satu sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tanjizi hadis, boleh berdialog dengan nabinya dengan penceritaan yang penuh penghayatan. Itu tanjizi hadis, ketika mana Allah berkalam dengan hadis. Maksud hadis ni benda barulah dengan makhluknya. Macam kita ini diilhamkan untuk melakukan satu-satu perkara yang baik, maka didatangkan seorang malaikat untuk mengilhamkan kepada kita atas pekerjaan. Okey, kita ni nak bagi ke tak membagi tak? Kalau bagi sekali lagi habis. Untuk saya bagilah. Hak yang tadi nak bagi ke tak bagi? Untuk saya bagilah sekali lagi habis. Hak yang tak bagi, hak yang tu tak habis, basi buang. Masa nak buang, kalau aku bagi pun tak apa, kan ada siapa makan. Tapi dah kemarin dia ingat tak cukup tu, tak orang bagi. Tak bagi, bila tak bagi, tak habis. Bila tak habis, buang. Kalau dapat kawan tu, dapat juga pahala dekat Allah. Betul tak? Okey, ilham. Pada ilham yang pertama menyuruh kebaikan, ikutlah kebaikan itu. Untuk nak buat baik, jangan bertanggung. Tapi kalau hang duk fikir, asal aku duk fikir Allah, duk fikir nak bagi. Tu rasa-rasa tadi macam nak bagi dah, tapi nanti saklah balik pergi tengok dulu. Nanti sak tu lah. Ni ayat tu tak bagi. Okey, inilah 3 ta'alluq bagi kalam. Ketiga-tiga ta'alluq bagi kalam, iaitu suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Dan dalil atas sifat kalam Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan telik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat kalam kepada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia bisu. Dan jika ia bisu, nescaya ada pada Allah Ta'ala itu satu penyakit yang menjadi kekurangan Allah Ta'ala, dan iaitu mustahil kerana membawa kepada lemah. Maka apabila ia lemah, nescaya tidak ada satu daripada makhluk ini, dan iaitu batil. Okey, dulu kita akan baca dulu ya. Kalam artinya berkata-kata, lawannya kelu, yani bisu. Mustahil lah, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan bisu. Kalau lah kita kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan bisu, bermakna dia ada penyakit. Kalau orang bisu ni selalunya kita akan panggil apa? Dia tu OKU, betul tak? Dia tu OKU, pasal apa? Dia tak boleh cakap. Dia ada kekurangan tak? Adalah kekurangan bila dia tak boleh kata. Macam tu juga kita mendakwa kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan bisu, kita mendakwa Allah Ta'ala itu ada kekurangan. Sedangkan kita punya baca Subhanallah, 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 mensucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Kita tak boleh kata dia bisu. Berbeza dengan Tuhan yang dibuat oleh makhluk. Dia boleh berkata-kata dah? Tak boleh kata apa pun. Hampa buatlah apa pun kat dia. Dia boleh kata dah? Hai, dia boleh kata. No? Dia buat apa bentuk dia, bagi dia botak. Tak ada rambut. Ada yang nak kata, bos sikit rambut malu kan, botak aja. Botak pun botak lah. Lepas buat pula dia, baju dia tak ada, tutup sikit je kat cawak rambut. Ni hujan-hujan takkan tak boleh baju, sejuk kot. Boleh berkata-kata? Tak boleh. Adakah sempurna Tuhan tu? Tak sempurna, berpenyakit. Kalau dah sangat-sangat duduk terdedah di panas dan hujan, nak berkulat lubang-lubang hidung dia. Setengah orang dia tak apa-apa, dia tengok pandang-pandang kali ikut lain. Takut kita menghina kan. Tapi kita cuma nak beza di antara kesempurnaan roh kita dengan roh mereka. Kalau nak gagah percaya juga sajalah. Kita di dalam membentuk akidah, kita memperkasakan akidah pegangan kita kepada Allah Ta'ala yang memang tidak ada langsung sifat kekurangan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan syumul. Ini keunggulan Allah Ta'ala itu. Dia kata, bila kita kata dia bisu, dia lemah. Itu batal apa? Batal akidah. Kalau kita kata Allah dia tak kata apa, buat bi lah. Memang dia tak kata apa dah. Lalu dia tak kata lah. Aku dah habang dah dalam Al-Quran, hampa dah baca. Kalau hampa faham pun faham lah.
Okey, ditafsirkan, diterjemahkan Al-Quran itu melalui lidah para alim ulama. Para ulama memecahkan, menghuraikan maksud Al-Quran itu kepada beberapa bahagian ilmu, termasuklah ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu hadis, ilmu peradaban, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tu melalui Al-Quran. Siapa yang tukang hurai? Para alim ulama. Alim ulama ambil daripada siapa? Ambil daripada ulama salafus soleh. Salafus soleh ambil daripada siapa? Ulama salah. Ambil daripada siapa? Ambil daripada para Amirul Mukminin, para sahabat. Sahabat ambil daripada siapa? Ambil terus daripada Rasulullah. Cuma dekat kita, kalau siapa rajin ngaji dapat banyak. Siapa tak rajin ngaji dia dapat sikit. Adalah walaupun tak banyak, sikit. Jangan tak ada langsung. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu tidak bisu dan sabitlah sifat kalam padanya. Itu sabit lah. THA itu sabit. Apa maksud sabit? Tetaplah. Tulis sikit kat itu. Sagi balik macam tabit. Apa ada tabit dah ni. Sabit ni maksud dia tetaplah sifat kalam itu padanya, daripada Allah. Itulah pengakuan yang sebenarnya. Muafakat dia dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'manah. Surah At-Taubah ayat yang ke-6, artinya, dan jika seorang daripada orang musyrikin meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad, maka berilah perlindungan, keamanan akan dia sehingga mendengar ia akan kalam Allah, kemudian hantarlah ia ke tempat yang aman. Okey, ini dia nak abang bagi yang mana kalam Allah itu boleh didengari apabila dia dah menjadi kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Al-Quran. Boleh dengar tak? Sebab dia ada apa? Ada suara. Boleh dah sampai. Ada suara. Suara tu mai ke mana? Mai ke mulut kita. Daripada mana panca indera mata memandang pada huruf. Lalu huruf itu menzahirkan suara. Berbunyilah tu yang kita dah mula-mula belajar. Kalau dulu kita mengaji kampung, alif, ba, ta. Dia buat pula lagu alif, tak ada titik, ba di bawah satu titik kan. Dulu punya mengaji punya nak bagi kenal. Itu kalau hak yang orang kampung, Belah Pinang lah. Saya ingat kalau Belah Kedah, dia pak Arab sikit bakas rasil cukup bis mingkas roh dan syadah fathah alif madah mila kan. Itu sebab orang Kedah ramai ada orang Kedah ni. Banyak alim ulama. Orang Kedah ni depa banyak alim ulama. Fasih dalam bacaan, ilmu depa tinggi. Biasanya kalau kata anak Kedah ni cuba suruh depa mengaji, sedap alhamdulillah. Saya tak beli lah. Biasanya yang kita kenali kalau orang Kedah ni, mereka ada pengisian. Mereka ada pengisian. Dulu orang suka kata orang Belah Pinang ni dah lah kasar. Bengong pula. Yang kata marah. Buktikan insyaAllah walau siapa pun kita, iman tak boleh diwarisi. Tidak? Iman tak boleh diwarisi. Okay, wallahualam. Hujan pun dah reda, alhamdulillahirrabbilalamin. Ada soalan tak? Esok ada kuliah di Sungai Arang. Ya.